Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi diberi nikmat kehidupan dan kesihatan, demikian nikmat masa lapang sebegini sehingga boleh kita mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ilmu sebegini walaupun secara online juga punya keberkatan selama mana kita menjaga adab dalam menuntut ilmu. Guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari sentiasa dan selalu mengajar adab ketika mengajar, adab ketika belajar. Hatta kalau belajar secara jauh ataupun online bersiaran sekalipun, cara duduknya, cara berpakaiannya, cara dalam menuntut ilmu, menghadapi guru ketika berada di paparan televisyen ataupun radio ataupun kamera sekalipun, maka itu untuk keberkatan ilmu dan untuk manfaat ilmu yang berpanjangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keberkatan ilmu itu. Allahumma amin. Sebab itu salah satu doa orang-orang saleh yang berkaitan dengan ilmu ialah Allahumma la tahrimna minal khairil kathir. Ya Allah, janganlah haramkan kami daripada mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu termasuklah juga dalam ilmu, sehingga ilmu yang kita tuntut akan lebih barakah dan lebih lama dan lebih manfaat, boleh kita hadam dan amalkan dan manfaatkan juga pada orang lain dalam kehidupan kita. Kita masih bicarakan kitab ringkasan fiqh puasa. Semalam kita bicarakan tentang bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 dalam kalender Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan yang ke-9. Dan ketua seluruh bulan, kerana bulan ini punyai manfaat dan kelebihan yang sangat banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Orang Arab akan bagi nama sesuai dengan keadaan. Ternyata ketika bulan Ramadan cuaca sangat panas, cuaca yang panas itu dipanggil Ramadhan, maka jadilah bulan ini bulan Ramadan dari segi penamaannya. Dan juga bulan ini seperti yang disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik, kerana ia memberi peluang kita berbuat amal dalam banyak keadaan, situasi dan tempat, suasana, sehingga syaitan-syaitan itu terbelenggu, tidak boleh mengganggu manusia. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama memang betul-betul dirantai dan dibelenggu. Yang kedua, ulama mengatakan yang kecil-kecil, syaitan-syaitan iblis yang kecil-kecil itu tidak dibelenggu, tetapi mereka terbelenggu kerana tidak boleh mengganggu manusia yang berbuat amal di dalam bulan Ramadan ini, sehingga amalan-amalan yang dibuat itu mampu untuk memecahkan, membakar dan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini. Sebab itu disebut sebagai Ramadan. Semalam juga kita bicarakan puasa disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah ketika Nabi berumur 55 tahun. Nabi wafat
pada tahun 11 Hijriah, maka 11 tolak dengan 2 itu jadinya 9. Disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada tahun ke-11 Hijriah, baginda Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal, tak sempat untuk masuk ke bulan Ramadan. Kerana itu pada 11 Hijriah Nabi tidak berpuasa. Daripada 2 sampai 10 ini ada 9, maka 9 kalilah Nabi SAW berpuasa. 8 kali 29 hari dan sekali 30 hari. Fadilat puasa yang kita bicarakan semalam banyak sebenarnya, tapi kita bacakan satu hadis dan kita bacakan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, dan kita bacakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah kita bicarakan. Dan yang terakhir, sesi semalam kita bicarakan tentang puasa itu sendiri. Artinya dari segi bahasa al-imsak, menahan, dari segi syarak, sebab kita menahan diri daripada makan dan minum, juga bersama suami ataupun isteri, dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Nanti kita akan bicarakan ada 9, sebahagian kitab mengatakan 10. Bila bermula daripada fajar sadiq, iaitu fajar betul. Kenapa disebut betul? Kerana betul-betul sudah masuk waktu subuh, sehingga kepada maghrib. Itu adalah jangka waktu untuk seseorang itu jangan makan dan minum, jangan melakukan hubungan badan suami isteri, dan jangan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Maka itu disebut sebagai tarif puasa. Hukum puasa itu fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Kita akan bicarakan nanti. Dan wajib di sini bermaksud buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ma yuthabu fa'iluhu wala ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Apa yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunat, ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunat. Kalau haram, ma yu'aqibu fa'iluhu ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqibu fa'iluhu. Apa-apa yang kalau ditinggal haram itu dapat pahala, tapi kalau dibuat dapat dosa. Naam. Jadi hukum puasa ini wajib bagi orang-orang yang sudah cukup syarat-syaratnya. Syarat wajib berpuasa kita akan bicarakan hari ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang semalam kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Istimewanya Allah gunakan perkataan kutiba. Boleh sahaja Allah gunakan perkataan aujaba, diwajibkan, ataupun farada, Allah wajibkan, ataupun iftarada, Allah mewajibkan. Tetapi tidak digunakan itu, digunakan kutiba, tidak ufturida, ataupun tidak aujiba, ataupun diwajibkan, tidak. Kenapa? Sebab kutiba itu dalam pemahaman bahasa Arab menunjukkan suatu kefarduan yang difardukan sangat istimewa sekali. Dari segi penggunaan perkataan kutiba sahaja menunjukkan perintah puasa ini suatu perintah yang sangat luar biasa, sangat tinggi nilainya dan agung pensyariatannya kerana nilai puasa itu sendiri. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Kata ulama, orang yang beriman itu dia berpuasa. Orang yang berpuasa itu tanda dia beriman. Itu antara kaitan perkataan yang digunakan di dalam ayat ini. Kemudian takwa di sini akan dicapai kalau orang itu beriman. Dan cara untuk dapat takwa itu salah satu caranya adalah dengan jalan berpuasa. Jadi berpuasa
adalah satu jalan untuk seseorang itu mendapat takwa, yang mana takwa ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semalam kita bicarakan juga bagaimana puasa para nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus dan Nabi Isa alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat pada muka surat yang ke-6 hari ini, puasa di awal permulaan Islam. Menarik sekali, di awal permulaan Islam, apabila diwajibkan berpuasa pada 2 Hijrah itu, di awal-awalnya boleh memilih sama ada puasa ataupun tidak. Bagi orang yang mampu, dia boleh tidak berpuasa ketika awal Islam ni, tetapi dia kena bayar fidyah. Bagi orang yang berpuasa pula pelik. Kalau dia berpuasa, ia bermula daripada subuh tadi tu, kemudian waktu maghrib dia akan berbuka puasa. Tetapi setelah dia berbuka puasa, mungkin makan ataupun minum terlalu banyak, lalu tidur. Ataupun dia terlalu letih, lalu tidur. Setelah bangun daripada tidur, walaupun malam, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Mohon maaf, tidak boleh bersama dengan isteri ataupun suami lagi. Bila bolehnya? Nanti esok. Bila? Esoknya, waktu selepas maghrib nanti. Masya Allah, panjang masanya itu. Sebab itu dalam nota kita ini, mari kita lihat. Di sebelah kiri sekali, berbuka ketika waktu maghrib, itu di ketika awal Islam. Selepas solat Isya atau tertidur, tidak boleh makan dan minum atau jima sehingga waktu berbuka esoknya hari. Lagi panjang masa menunggunya itu. Jadi selepas itu barulah keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur ataupun bersama dengan isteri ataupun suami. Dalam ayat ini bersama dengan isteri-isteri kamu. Pada asalnya ialah dulu, pada asalnya ketika seseorang itu berpuasa dan berbuka puasa selepas masuk waktu maghrib, tertidur, tak boleh makan lagi, tak boleh minum lagi, tak boleh bersama suami dan isteri lagi. Akhirnya datang ayat yang mengatakan dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa bercampur ataupun bersama dengan isteri-isteri kamu. Maksudnya dibolehkan ketika itu. Itu satu. Yang kedua, kita sebutkan tadi, orang yang mampu boleh tidak berpuasa, tapi syarat mesti membayar fidyah ataupun mesti membayar satu mud ataupun satu cupak, lebih kurang sekitar 700 gram. 680 dari segi tepatnya, lebih kurang 700 gram satu beras ataupun makanan asasi di sesuatu tempat dibagikan kepada orang yang fakir miskin. Dahulu begitu. Bagi orang yang mampu, mungkin dia punya harta yang lebih, waktu itu diwajibkan puasa dah, tapi dia boleh pilih, saya tak nak puasa tapi saya bayar fidyah. Disebut jika mampu berpuasa boleh memilih untuk berpuasa atau tidak, tetapi wajib bayar fidyah. Di awal Islam ni, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib ke atas orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua atau sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Begini, asalnya orang yang mampu itu sama ada dia kuat ataupun tidak kuat, dia sihat ataupun tidak sihat, dia memilih untuk tidak berpuasa umpamanya, maka boleh dia untuk tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Itu pada asalnya. Tapi kemudian turunnya ayat, tak mesti juga berpuasa, tetapi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Barulah akhirnya di syariat itu berterusan, maksudnya melalui proses Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa sama ada orang yang mampu ataupun yang tidak mampu tadi, tetapi orang yang tidak mampu ada kelonggaran dia. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
di awal tadi itu, orang yang mampu walaupun berpuasa tetapi dia boleh memilih untuk tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Tapi setelah turun ayat ini tak boleh. Wajib orang yang mampu, orang yang punya harta sekalipun wajib. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, dia tak tengok anak bulan tapi dia mengetahui, macam kita kan tahu melalui perkhabaran ataupun pengumuman penyimpan mohor besar Raja-Raja Melayu, itu maksudnya mengetahui. Sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, melihat anak bulan Ramadan hilal atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, dia sakit dan musafir, bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kalau dulu, walaupun dia tak sakit, dia boleh memilih untuk tidak berpuasa, tapi bayar fidyah. Tetapi ketika turun ayat ini, tak wajib berpuasa, tak boleh bayar fidyah, kecuali dua keadaan. Satu, dia sakit. Yang kedua, dia dalam keadaan musafir. Maka ketika itu, dibolehkan tidak berpuasa, tetapi menggantikan puasa itu pada hari-hari lain di luar daripada bulan Ramadan. Begitulah awal permulaan puasa itu. Di awal permulaan Islam mengalami proses pensyariatan sebegitu, sehinggalah sekarang ini kita wajib berpuasa dan ada rukhsah bagi orang yang sakit ataupun orang yang bermusafir. Sebab